Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam sains tahun 3. Tajuk kita pada hari ini ialah mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata. Standard kandungan pada hari ini ialah pengukuran luas dan isi padu. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir PDPR ini murid-murid akan dapat menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita ulang kaji sedikit pelajaran yang lepas, di mana murid-murid telah mempelajari cara mengukur isi padu dengan menggunakan kiub 1 cm darab 1 cm darab 1 cm untuk mengukur isi padu kotak lohong. Yang kedua, murid-murid telah mengukur isi padu cecair dengan menggunakan silinder penyukat, di mana murid-murid telah mengetahui cara untuk membaca isi padu cecair dengan mengikut aras meniskus. Bagaimana pula untuk mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata? Seperti kunci dan batu. Isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Mari kita lihat gambar yang diberikan. Perhatikan gambar ini. Terdapat bikar dan batu yang diikat dengan benang. Batu tersebut dimasukkan ke dalam bikar. Perhatikan selepas batu dimasukkan ke dalam bikar, murid-murid akan nampak isi padu air bertambah. Penambahan isi padu air ini bukan disebabkan kita menambah air ke dalam bikar, tetapi ini adalah air yang tersesar apabila batu dimasukkan ke dalam bikar. Kaedah sesaran air dapat digunakan melalui dua cara. Mari kita lihat kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama ini kita menggunakan silinder penyukat. Lihat gambar yang diberi. Terdapat satu sahaja silinder penyukat yang diisi dengan 20 ml air. Kemudian, kita masukkan batu yang diikat dengan benang ke dalam silinder penyukat tersebut. Perhatikan, berlaku penambahan isi padu air daripada 20 ml kepada 30 ml. Bagaimana kita hendak mengukur isi padu batu? Isi padu batu dapat diukur apabila bacaan isi padu air ditolak dengan bacaan isi padu awal. Mari kita lihat berapakah bacaan isi padu air. Isi padu air ialah 30 ml. Berapa pula bacaan isi padu awal? Isi padu awal ialah 20 ml. Dengan menggunakan operasi tolak, kita akan dapat
hasil isi padu batu, iaitu 10 ml. Tahniah murid-murid. Kaedah yang kedua adalah menggunakan tin urika. Isi padu air yang tersesar daripada tin urika adalah bersamaan dengan isi padu batu. Mari kita lihat bagaimana cara untuk mengukur isi padu batu dengan menggunakan tin urika. Murid-murid perhatikan gambar di sebelah kanan. Sebelum kita mengukur isi padu batu, kita perlu masukkan air ke dalam tin urika sehingga aras yang ditetapkan. Di bawah tin urika tersebut, kita letakkan silinder penyukat. Kemudian, kita masukkan batu yang diikat dengan benang ke dalam tin urika. Selepas batu dimasukkan, ada air yang keluar dan masuk ke dalam silinder penyukat. Air di dalam silinder penyukat ini adalah air yang tersesar daripada tin urika. Isi padu air dalam silinder penyukat ini adalah bersamaan dengan isi padu batu. Jadi, kita dapat mengukur isi padu batu. Mari kita lihat bagaimana mengukur isi padu batu dengan menggunakan tin urika. Langkah pertama, murid-murid perlu masukkan air ke dalam tin urika sehingga paras yang ditetapkan. Langkah kedua, murid-murid masukkan batu. Lihat air yang keluar daripada tin urika dan masuk ke dalam silinder penyukat. Air yang terdapat dalam silinder penyukat itu adalah isi padu air yang tersesar. Isi padu air yang tersesar adalah bersamaan dengan isi padu batu. Berapakah bacaan isi padu batu? Cuba murid-murid lihat bacaan dalam silinder penyukat. Ya, isi padu batu dalam silinder penyukat dengan menggunakan air tersebut adalah 30 ml. Sebagai latihan pengukuhan, murid-murid buka buku aktiviti pada muka surat 61. Masukkan tarikh pada hari ini dan baca arahan dengan teliti. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu spana menggunakan kaedah sesaran air. Soalan 1. Aisyah menggunakan apa untuk mengukur isi padu spana? Perhatikan radas yang diguna oleh Aisyah pada gambar yang pertama. Soalan kedua, bacaan isi padu awal air ialah berapa mililiter? Lihat pada gambar yang pertama. Soalan ketiga, Aisyah menggunakan apa untuk mengikat spana?
Soalan 4. Bacaan isi padu akhir air ialah berapa mililiter? Soalan 3 dan soalan 4, lihat gambar yang kedua. Isi padu spana bersamaan dengan bacaan isi padu akhir tolak dengan bacaan isi padu awal. Dengan menggunakan operasi tolak, murid-murid akan dapat mengukur isi padu spana. Tahniah kerana dapat menjawab dengan tepat. Seterusnya, latihan pada muka surat 62. Aini menggunakan kaedah sesaran air untuk mengukur isi padu objek yang berikut. Mangga, skru, ladung. Murid-murid perlu lengkapkan jadual di bawah. Perhatikan bacaan air pada setiap silinder penyukat. Teruskan menjawab. Tahniah. Selepas selesai menjawab dua-dua latihan tersebut, murid-murid boleh menghantar latihan ke pautan Telegram yang disediakan. Rumusan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan dapat yang pertama, mengukur isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Terdapat dua kaedah sesaran air. Kaedah pertama, menggunakan silinder penyukat. Kaedah kedua, menggunakan tin Eureka. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih dan selamat belajar. Bye.